Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Sains tahun 4 bersama Cikgu Amy. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dan bagaimana mengatasi bunyi yang memudaratkan. Mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. 6.1 bunyi. Standard pembelajaran 6.1.4 memerihalkan bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan dalam kehidupan harian. 6.1.5 menjana idea untuk menyelesaikan masalah bagi mengurangkan pencemaran bunyi. Mari kita ulang kaji dahulu tentang bunyi. Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh getaran dan dapat dihasilkan melalui tiupan, ketukan, petikan atau gesekan dan juga tepukan. Bunyi bergerak ke semua arah dan boleh dipantulkan. Contohnya, fenomena gema, sonar dan ultrasonik. Okey, bunyi memberikan pelbagai kesan kepada kehidupan kita. Okey, apakah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan? Memudaratkan maksudnya boleh mendatangkan penyakit. Okey, mari kita lihat situasi-situasi berikut. Okey, ada beberapa situasi cikgu nak kamu perhatikan gambar dan kamu pilih atau nyatakan sama ada situasi tersebut adalah situasi yang mana bunyi bermanfaat ataupun bunyi yang memudaratkan. Okey, mari kita lihat situasi 1. Okey, bunyi boleh membolehkan kita berkomunikasi. Berkomunikasi antara sesama manusia. Bunyi muzik pula boleh menghiburkan. Okey, terdapat muzik yang menenangkan dan boleh mengawal emosi. Okey, situasi yang kedua, bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Bila kita di jalan raya atau di rumah, kita terdengar bunyi siren, jadi kita tahu ada berlakunya kecemasan, sama ada kesihatan, polis ataupun bomba. Jadi memberikan isyarat. Bila kita dengar je bunyi tu, kalau kamu dalam kereta, kita dengar bunyi tu, jadi pemandu kereta akan mengalihkan kenderaan. Okay, bunyi jaringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Maksudnya dia bagi tahu ada isyarat lah. Okey, mari kita lihat situasi yang seterusnya. Okey, situasi yang keempat, persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Okey, di kawasan yang terlalu ramai manusia, jadi bila kita bercakap, kemungkinan orang yang mendengar tidak dapat mendengar dengan jelas kerana sukar berkomunikasi dalam suasana yang bising. Okay, bagi situasi 5, bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Maksudnya di kawasan-kawasan bandar terlampau banyak kenderaan, jadi kenderaan mengeluarkan bunyi dan boleh mengganggu ketenteraman dan menyebabkan tekanan emosi orang yang mendengar. Situasi yang keenam ialah bunyi bising yang didengar secara kerap atau terlalu kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran. Contohnya di jalan raya, dan contoh yang paling dekat dengan kamu ialah apabila kamu mendengar bunyi lagu atau apa sahaja bunyi di telefon bimbit kamu dan menggunakan headphone atau earphone terlalu kuat, ataupun menonton TV dan mendengar radio yang dipasang dengan kuat.
Okey, kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Bunyi yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Okey, mari kita lihat bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, kita lihat bunyi yang berfaedah dulu. Berfaedah maksudnya bunyi itu mendatangkan manfaat kepada semua manusia, kecil ataupun besar. Contohnya, kalau bunyi berfaedah, contohnya muzik yang menenangkan. Bunyi yang memudaratkan contohnya ialah bunyi kenderaan yang terlampau kuat. Okey, mari kita lihat dulu bunyi berfaedah. Baiklah, mari kita lihat bunyi yang berfaedah. Okey, bunyi berfaedah, bunyi yang menenangkan. Okey, bunyi berfaedah kita gunakan dalam komunikasi. Okey, mari kita lihat bunyi berfaedah. Okey, berfaedah maksudnya memberikan manfaat. Kalau kita dengar bunyi tu kita rasa relax, tenang. Okey, contoh bunyi berfaedah. Faedahnya ialah dalam bidang komunikasi yang mana kita dapat berbual dan menyusun faedah bunyi yang kedua ialah bunyi memberikan isyarat. Maksudnya bila kita dengar bunyi kita tahu waktu tu ialah waktu yang sesuai nak dilakukan. Apa yang sesuai dilakukan, beri isyarat. Contohnya bunyi siren. Jadi kita tahu ada kenderaan yang dalam kecemasan. Okey. Ataupun kita bangun tidur terdengar bunyi loceng. Itu ialah memberi isyarat untuk kita bangun. Okey, fungsi bunyi yang seterusnya ialah memberikan maklumat. Okey, contohnya ialah apabila bunyi telefon. Okey, faedah bunyi yang seterusnya ialah menghiburkan. Okey, menghiburkan diri dalam pelbagai cara menggunakan bunyi. Okey, itu ialah bunyi yang berfaedah. Jadi sekarang mari kita lihat bunyi yang memudaratkan. Bunyi yang memudaratkan ni ialah bunyi yang terlampau kuat. Kita kata bising dan boleh menyebabkan pencemaran bunyi. Okey, bunyi yang memudaratkan ni boleh mendatangkan penyakit kepada manusia. Jadi mari kita lihat. Okey, bunyi memudaratkan yang menyebabkan pencemaran bunyi menyebabkan kita sukar berkomunikasi, mengganggu ketenangan, menyebabkan kita ada tekanan emosi dan yang paling penting akan menyebabkan masalah pendengaran. Telinga kita boleh rosak. Jadi kita perlu mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, caranya yang pertama ialah dengan cara memakai pelindung telinga. Contohnya, petugas di landasan kapal terbang menggunakan pelindung telinga untuk melindungi telinga supaya tidak rosak akibat bunyi pesawat yang terlalu kuat. Okey, cara mengurangkan pencemaran bunyi yang kedua ialah dengan menggunakan
penyerap bunyi seperti permaidani, langsir dan tingkap boleh mengurangkan getaran bunyi. Sebab itulah bila kita duduk dalam bilik yang dinding tertutup, kita dengar tak dengar kuat sangat bunyi yang berada di luar. Sebabnya dinding, pintu, langsir itu dah bertindak sebagai penyerap bunyi. Okey, bagaimana cara di bandar-bandar, di kawasan jalan raya, di pokok-pokok ditanam sebagai penyerap bunyi. Okey. Pokok-pokok ni bertindak sebagai penyerap bunyi untuk mengurangkan pencemaran bunyi dari kenderaan. Jadi, kesimpulan kita pada hari ini, faedah bunyi adalah untuk ada bunyi faedah dan bunyi mudaratkan. Jadi kita tengok faedah bunyi. Bunyi yang berfaedah penting untuk berkomunikasi, memberikan isyarat, memberikan maklumat dan juga menghiburkan. Itu faedah bunyi. Kita lihat pula kepada bunyi yang memudaratkan. Tadi bunyi faedah, apa pula bunyi yang memudaratkan? Pencemaran bunyi boleh mengakibatkan sukar untuk berkomunikasi, gangguan ketenangan, tekanan emosi dan masalah pendengaran. Lama-lama boleh merosakkan telinga. Kita dapat dua cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Yang pertama, menggunakan pelindung telinga dan juga menggunakan penyerap bunyi. Okey, jadi baiklah, setakat itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.